Laporan aduan rakyat. Susulan pendedahan semalam mengenai masalah kenderaan berat membawa simen ke kilang haram di Kampung Sungai Lokan, Sungai Dua, Pulau Pinang. 8 pengusaha kilang haram diberi notis mengosongkan premis atau berdepan tindakan perobohan oleh Majlis Perbandaran Seberang Perai MPSP. Ikuti siri kedua laporan disediakan Wakil TV3 Pulau Pinang, Salvam Arjunan. Semalam kami memaparkan kenderaan berat membawa simen keluar masuk setiap 5 hingga 10 minit tanpa mengira siang dan malam menggunakan jalan ban sungai di Kampung Sungai Lokan. Debu simen bukan saja menjejaskan kesihatan penduduk, malah kenderaan berat yang melalui jalan ini menyebabkan masalah jalan berlubang serta sering berlaku kemalangan. Masalah itu kami ajukan kepada Yang di-Pertua MPSP, Datuk Rozali Mohamud. Katanya 15 daripada 18 kilang yang terletak di kawasan itu beroperasi secara haram. Sebelum ini 3 kes sudah dibawa ke mahkamah. 3 pengusaha kilang terbabit didenda RM15,000 dan pemilik tanah pula didenda RM5,000. Namun kilang terbabit masih terus beroperasi secara haram. Susulan itu 15 kompaun telah dikeluarkan. Malah tahun ini sahaja 6 buah lori simen ditahan dan disita. Sekiranya kesalahan itu dipenjara, ini lebih menghalang orang yang kena saman ini daripada melakukan kesalahan. Kerana zaman ataupun pada masa sekarang ini, sekiranya didenda dengan ringgit, mereka berkemampuan untuk membayar. Kerana perusahaan itu adalah terlalu lumayan. Oleh itu kalau denda maksimum RM50,000 pun pengusaha-pengusaha sanggup untuk bayar. Tetapi kalau dipenjarakan, ini lebih, walaupun 1 hari, 2 hari atau 3 hari, ini lebih memberi pengajaran yang besar kepada mereka yang melakukan kesalahan. Sehubungan itu katanya MPSP akan mengambil tindakan undang-undang kerana kesalahan melakukan kerja tanah tanpa kebenaran. Mengikut Seksyen 20(A)(1) Akta Parit Jalan dan Bangunan 1976, sabit kesalahan boleh didenda RM50,000 atau penjara 5 tahun. Ujarnya MPSP akan memohon hukuman penjara dijatuhkan terhadap tertuduh untuk memberi pengajaran lebih serius. Selain dikenakan tindakan mengikut Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 yang membawa hukuman denda lebih berat sebanyak RM500,000 atau RM5,000 setiap hari beroperasi. 8 kilang yang beroperasi secara haram akan dirobohkan sekiranya masih ingkar untuk mengosongkan premis. Untuk mengambil tindakan secara fizikal ke atas bangunan yang dibina tanpa keusahan majlis ini, kita mulai dengan notis binaan tanpa kebenaran di bawah Seksyen 72 Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1976. Selepas kita mengeluarkan notis binaan tanpa kebenaran dengan tempoh yang diberi selama 2 minggu, kita akan mengeluarkan notis mengosongkan. Dan notis mengosongkan telah pun dikeluarkan pada 9/7/2019. Notis mengosongkan ini perlu diberi tempoh selama 30 hari. Ini adalah kehendak undang-undang. Kami turut menghubungi Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Pulau Pinang selaku pemilik jalan ban Sungai Lokan. Dalam maklum balas melalui email, JPS memaklumkan satu lawatan tapak dilakukan bersama MPSP pada 27 Mei lalu. Satu mesyuarat telah diadakan antara pelbagai agensi kerajaan dan pemaju serta pemilik premis perniagaan terbabit 11 Julai lalu. Pihak kilang dan premis yang menggunakan jalan ban sungai terbabit diharap menyediakan wash basin bagi memastikan kenderaan yang menggunakan laluan ini bersih dari sebarang debu yang boleh menyebabkan pencemaran. Pengusaha kilang turut diminta menyiram air dan membaiki jalan atas ban dari semasa ke semasa agar sebarang debu akibat daripada laluan kenderaan yang menggunakan laluan ini dapat ditangani. Bagaimanapun, JPS tidak memaklumkan mengapa jalan berkenaan tidak boleh ditutup kepada kenderaan berat.
jalan tu adalah merupakan jalan ban di bawah penyelenggaraan GPS. Kuasa menutup yang ada kepada MPSP adalah jalan-jalan raya awam yang digunakan seperti jalan JKR, jalan perbandaran. Itu kita ada kuasa untuk menutup. Katanya MPSP akan menggunakan kuasa yang diperuntukkan kepadanya untuk menyelesaikan masalah dihadapi. Kira-kira 1,500 penduduk Kampung Sungai Lokan secepat mungkin mengikut lunas undang-undang. Emailkan aduan anda beserta nombor telefon untuk dihubungi ke aduanrakyat 3.0@tv3.com.my. Selva Marjunan, Aduan Rakyat TV3, kami prihatin.